Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia. Apa khabar anda semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan baik-baik saja. Sempena dengan Ramadan yang dah masuk fasa yang terakhir minggu ini, insya-Allah. Marilah kita sama-sama untuk mempertingkatkan lagi amalan puasa kita dan juga amalan-amalan lain, ibadat-ibadat lain yang boleh memberikan kita insya-Allah pahala yang berganda. Boleh macam tu? Okey, saya pagi ni bersama anda sekali lagi di Facebook Live ini, tetapi pagi ni agak berbeza sedikit kerana saya inilah kali pertama saya berlive Facebook dengan anda di Facebook official saya, Muhammad Ghani Hitam, Facebook official saya. Okey, saya tak pelik lah kalau tak ada siapa-siapa pun bersama saya pada pagi ini. Tak apa, nanti saya akan uploadkan video ini nanti. Dah selesai live ini, saya akan uploadkan video ini. Dan insyaAllah anda boleh tonton saya di Facebook personal saya dan di Facebook page saya punya Akademi Usahawan Cermelang. Okey, boleh macam tu? No need to worry. Saya akan teruskan juga walaupun tidak ada sesiapa pun bersama saya sekarang ni. Tak apa. Saya akan teruskan juga perkongsian pagi ini kerana pagi ini ada satu perkongsian yang sangat-sangat kata orang penting dalam kita sebagai seorang usahawan, sebagai seorang peniaga. Ada produk, sama ada produk ataupun perkhidmatan yang sangat penting ialah yang selalu kita, terutama sekali usahawan-usahawan kecil, terlupa perkara ini, iaitu penjenamaan. Apa dia? Penjenamaan. Branding, orang putih kata branding. Okey. Tapi sebelum tu nanti kalau anda bersama saya, ada peluang nanti mana tahu ada seorang dua yang bersama saya secara live ini, ataupun nanti apabila saya upload Facebook ini, anda terjumpa di Facebook saya video yang akan saya upload nanti. Jangan lupa kongsikan dengan kawan-kawan anda yang lain di wall anda dengan seramai mungkin yang boleh, kan? Kita nak wairkan ilmu, itu saja, nak wairkan ilmu. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita akan dapat manfaat sempena Ramadan yang mulia ini. Okey? Kerana topik pagi ini agak penting pada saya. Saya terpanggil kerana ramai juga yang Cik Wan Syarul, terima kasih bersama saya. Anda dah like Facebook saya, kalau belum anda follow saya nanti, dan insya-Allah saya akan cuba sedaya upaya untuk saya minta Allah beri saya kekuatan untuk berkongsikan sikit sebanyak ilmu ini selagi ada nyawa di badan. Boleh macam tu? Okey, pagi ni jangan lupa share nanti, share dan juga tulislah apa-apa yang poin-poin yang saya nak sebut nanti. Sebabnya ialah macam saya sebut tadi, ramai di antara kita, terutama usahawan-usahawan kecil, saya sendiri pun dari peringkat awal dahulu lupa yang kita terlalu fokus kepada produk. Kita nak berniaga, kita risau apa produk kita. So kita sediakan produk dahulu, kita sediakan office dahulu, tapi kita lupa kepada sesuatu yang sangat penting, yang sangat kita orang mustahak dalam kita punya bisnes, itu penjenamaan. Kita lupa penjenamaan. Sebab apa penjenamaan ini penting ialah kerana sebenarnya anda pun tahu, kan? Anda pun tahu penjenamaan ini memberi nilai kepada kita punya produk atau perkhidmatan. Kecil besar syarikat kita, kecil besar produk kita, tapi kalau kita ada penjenamaan yang betul, akan memberi nilai yang sangat kata orang super lah, yang kita sendiri pun macam kata mahalnya ataupun tingginya nilai satu produk tu, kan, kerana penjenamaan, kerana jenama dia. Kita pun tahulah, terutama siapa yang lihat video ini nanti, puan-puan, cik-cik, kakak-kakak, kan, yang suka kepada beg tangan, suka kepada kasut, suka kepada brand-brand yang ada jenama itu. Anda pun boleh faham apa yang saya maksudkan, iaitu jenama itu penting sangat dalam perniagaan, yang membolehkan ia membawa ke satu produk ataupun perkhidmatan itu ataupun syarikat itu kepada sesuatu nilai yang sangat tinggi di mata customer. Itulah mustahaknya jenama. Dan kita pula, terutama sekali pengusaha-pengusaha IKS, saya bukan nak kata semualah, ada yang
dah pun memulakan perniagaan, mementingkan jenama ini, dah pun berada di tahap yang agak tinggi sekarang ini. Kita tak nafi ya, kita punya produk-produk keluaran IKS tempatan kita memang dah pun berada di tahap yang agak tinggi. Sebahagian besar kita dah ada di tahap global market. Itulah jenama-jenama kita. Tetapi banyak lagi, ramai lagi pengusaha-pengusaha kita yang memandang indah tak indah, memandang enteng, memandang sepi kepada pentingnya jenama. Jadi mudah-mudahan perkongsian saya pada pagi ini memberi sedikit suntikan idea, suntikan semangat untuk kita lihat benda-benda yang kita rasa macam tak penting ini. Boleh macam tu? Suara saya jelas? Mudah-mudahan jelas. Saya pun pakai mikrofon. Dan insyaAllah saya akan sekejap saja saya akan go through secara cepat tentang penjenama ini. Saya nak beri anda beberapa contoh lah kenapa jenama ini penting. Kita tengok kita ambil contoh, kita ambil contoh global dahululah. Contoh global. Siapa yang tak pernah pergi McDonald? Apa yang anda cari di sana? Anda cari mungkin burger kan? Burger. McDonald memang kata orang masyhur lah dengan burgernya. Jadi apa beza burger McDonald dengan burger yang ada di store-store burger di tepi jalan tu? Apa beza dia? Dari segi rasanya. Saya rasa rasanya pun saya tak tahulah. Mungkin peminat-peminat burger McDonald akan marah pada saya. Tapi pada saya, kadang-kadang burger di tepi jalan itu lagi sedap. Lagi sedap berbanding dengan burger-burger yang dikeluarkan oleh McDonald. Tetapi kenapa kita berpusu-pusu? Kalau tak makan burger McDonald, macam tak sah. You cannot make your day. Alright. Kerana McDonald telah pun mementingkan penjenamaan ini. Okay? Sampai sekarang ni, McDonald saya ingat dia dah ada lebih dalam 40,000, mungkin 40,000 ataupun lebih outlet di seluruh dunia. Sampai begitu sekali ke tak? Jadi sebabnya ialah mereka ataupun syarikat McDonald ini sangat mementingkan tentang penjenamaan. Sampai sekarang ni pun walaupun dia dah berada di seluruh pelosok dunia kan, dah menjadi kata orang sinonim dah, kalau burger kena pergi McDonald. Itu dah menjadi satu, dia dah pasak dalam kita punya minda kita. Okey, apa lagi? Apa lagi yang jenama-jenama antarabangsa yang kita boleh nampak di Malaysia ini? Kita sendiri pun kadang-kadang menjadi pengguna kepada jenama itu. Saya ambil contoh, for example, Subway. Subway lah kita kata tak. Apa yang kita dapat? Apa yang kita pergi ke Subway? Kita cari apa? Kita cari sandwich yang mahal tu. Saya selalulah, kalau saya pun suka, saya suka Subway juga. Selalu juga saya sekali kan pergi Subway dapatkan sandwich dia. Tetapi saya nak tanya anda, kita pun ada produk-produk sandwich kita yang tempatan kan. Apa beza sandwich yang dikeluarkan oleh Subway, yang kita beli daripada Subway itu dengan sandwich yang ada di banyak petrol station di tempat kita ini yang menjual Subway kan. Jadi apa beza Subway sandwich Subway itu dengan sandwich yang dijual di gerai-gerai ataupun di petrol station di tempat kita kan? Saya rasa sandwich kita lagi sedap. Saya memang peminat tegar sandwich di Subway lah sekali-sekala nak ubah selera. Begitulah ya. Dan Subway sendiri berada di seluruh pelosok negara. Dia lebih outletnya lebih besar, lebih banyak berbanding dengan McDonald saya rasa. Nanti anda pun boleh check statement ini, boleh Google Jadi kenapa mereka berada di tahap itu dan mereka boleh berjaya ke tahap itu? Kerana mereka pentingkan penjenamaan. Mereka pentingkan penjenamaan. Jadi saya nak buat contoh itu sebab sebelum kita pergi, bagaimana kita nak jenamakan produk kita ini dan apa teknik penjenamaan yang kita kata boleh kita dapatkan ataupun boleh kita lakukan secara percuma sahaja. Of course, contoh-contoh yang saya berikan tadi itu memanglah memerlukan satu bajet yang sangat besar. Syarikat-syarikat besar yang international company, bertaraf global, maupun syarikat-syarikat besar yang berada di negara kita, mereka memperuntukkan lebih daripada 40% bajet mereka kepada membina jenama mereka. Berbanding kita, kadang-kadang kita memperuntukkan lebih peruntukan kita
kepada membina produk. Jadi itulah kita punya satu di antara kesilapan teknik kita. Okey, nanti tak apa, itu kita boleh ubah kan. Okey. Kita ambil dalam negara, jenama-jenama dalam negara. Saya tak payah banyak bagi contoh, anda pun semua dah tahu. Kita ambil contoh yang biasa, semua orang mungkin menggunakan perkhidmatan dia, iaitu AirAsia kan. AirAsia, dahulu siapa tak kenal, pada tahun 20 berapa dulu, 201, AirAsia hanyalah satu company yang ada masalah kan. Jadi salah seorang hamba Allah ni mengambil AirAsia kan. Membeli AirAsia dengan harga RM1 saja, dengan hutang lebih dalam 40 juta, dan kapal cuma ada 2 biji aja, 737 siri 300 ke. Okey. Tapi berasaskan ataupun memulakan kata orang bisnes dengan keadaan macam tu hari ini saya tak ada data lah, mungkin data 9 tahun selepas itu saya ada data. 9 tahun selepas itu AirAsia memiliki 85 lebih pesawat Airbus 330 dan juga Airbus 320 dan telah mengangkut lebih kurang 20 juta penumpang setahun, dan ataupun mempunyai terbang ke 70 destinasi di seluruh dunia. Kenapa? Kerana penjenamaan. Kenapa? Kerana penjenamaan. Okey, apa lagi kita nak ambil contoh? Secret Recipe lah. Secret Recipe merupakan jenama tempatan kan, Secret Recipe. Saya selalu pergi Secret Recipe. Anda pun mungkin sekali-sekala kan, terutama sekali kita cari apa di Secret Recipe? Kita cari kek lah. Musim-musim kita nak sambut birthday ke Valentine Day ke whatever day, kita akan cari kek di Secret Recipe. Kalau tak ada kek di Secret Recipe, macam tak sah majlis kerajaan tersebut. Ya tak? Apa sedapnya kek Secret Recipe berbanding dengan kek-kek yang dikeluarkan oleh produk-produk ataupun pengusaha-pengusaha tempatan kita kan. Saya rasa tak ada bezanya. Kalau tak lebih sedap pun kualitinya mungkin sama sahaja, tetapi kita cari juga kek Secret Recipe kerana brand, kerana jenama mereka. Okey. Jadi contoh-contoh yang saya dah bagi international dan juga contoh-contoh yang berada di tempat kita memberikan kita satu kepahaman bahawa membina jenama ini sangat penting. Tetapi kita mungkin dah tidak ada bajet sebagaimana mereka ada, sebab kita sebagai usahawan IKS, usahawan kecil-kecilan, kita baru nak mulakan perniagaan, jadi modal pun tak banyak, jadi manalah nak letak bajet untuk penjenamaan lagi, mana nak letak bajet untuk membeli bahan-bahan untuk buat produk lagi kan. Jadi kita ada banyak constraint. Tetapi pada pagi ini, pada perkongsian kita kali ini, saya nak kongsi dengan anda satu teknik yang anda boleh gunakan secara percuma untuk membina jenama anda, jenama perniagaan anda, jenama produk anda ataupun jenama perkhidmatan anda. Boleh macam tu? Okey, kalau boleh, saya nak kepada anda yang belum lagi mendapatkan e-book percuma daripada saya, pemberian percuma saya sempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, sempena dengan PKP yang pun mungkin dah pun ke hujung kan, PKPB ini, insyaAllah kita harap lepas ni dah selesai, kita boleh kembali menjalani kehidupan seperti biasa dengan norma ataupun kelaziman baru ini. Yang belum lagi dapatkan e-book saya ada e-book percuma untuk anda, bagi anda yang sedang mencari-cari apa idea peluang perniagaan yang boleh membantu anda memulakan perniagaan. Bagi anda yang terkesan kepada pandemik COVID-19 baru ini, boleh dapatkan e-book saya di www.ganihitam.com. Saya ada tinggalkan link di bawah sana, anda boleh tekan saja, dan itulah sebenarnya saya punya blog ataupun website saya, dan di sana ada 2 e-book yang saya nak bagi pada anda, bukan satu. Satu ialah e-book yang berkaitan dengan 7 idea business power yang boleh memberikan anda jadi kaya. Sungguh ini adalah saya buat khusus untuk anda, bagi anda yang sedang mencari-cari apa idea, apa bisnes yang boleh anda buat. Di sana, di e-book saya itu, saya menghuraikan satu persatu apa pilihan anda, apa pilihan yang ada, dan apa peluang-peluang yang ada di sebalik kesulitan dan juga ujian yang Allah bagi pada kita di musim pandemik ini. Okey, COVID-19 ini. Di pasca pandemik itu pun saya rasa selepas ini nanti pun dengan kehidupan baru, norma baru, kelaziman baru ini, idea-idea ini juga boleh anda gunakan sebagai satu idea untuk anda mulakan bisnes anda sendiri. Boleh macam tu. Dapatkan ia secara percuma saja. Dan satu lagi e-book yang kalau anda rasa macam nak mula melabur, nak mula jadi pelabur kecil-kecilan,
sama ada di pelaburan hartanah ataupun pelaburan di bidang equity di bursa kan, di bursa Malaysia. Saya ada satu lagi e-book yang sangat special, 66 tips untuk menjadi pelabur bijak. 66 tips jadi pelabur bijak. Jadi itu adalah rangkuman saya punya pengalaman dan juga kata orang jatuh bangun saya dalam bidang perniagaan selama ini. Saya rangkumkan dalam satu e-book yang sangat menarik dengan penuh dengan infografiknya. Anda boleh dapatkan juga di www.ganihitan.com, www.ganihitan.com. 66 tips 66 tip jadi pelabur bijak. Jadi ada 2 e-book. Jangan lupa dapatkan sebelum saya tamatkan link tersebut. Jangan lupa dapatkan e-book itu segera. Percuma saja. Jangan risau, percuma saja. Barang percuma kan. Jadi ini sebahagian daripada sumbangan saya yang kecil untuk anda. Sempena Ramadan yang mulia ini, mudah-mudahan ia beri manfaat. Kalau ada sikit sebanyak manfaat, saya nak serahkan kepada Allah untuk memberi ganjarannya, insya-Allah. Okey. Jadi kita yang kecil ni, saya berbalik pada topik saya, iaitu membina branding, perniagaan yang percuma, teknik membina branding perniagaan. Itu yang saya nak lontarkan kepada anda pada perkongsian kali ini. Okey. Kita dah nampak kepentingan pembinaan jenama. Okey, kita dah nampak. Tetapi kita tahu itu bukanlah sesuatu yang percuma. Tapi sebenarnya ada teknik percuma. Teknik percuma yang boleh kita gunakan, terutama khusus untuk kita usahawan-usahawan IKS ini, usahawan-usahawan yang kita dah baru nak start berniaga ini, tak berapa banyak modal ini, kita boleh gunakan idea ataupun teknik ini, iaitu teknik personal branding. Personal branding, iaitu menjenamakan diri kita sendiri, penjenamaan diri kita sendiri. Okey. Ini adalah percuma saja. Okey. Tak kisah apa produk anda, apa perkhidmatan anda, apa pun nama syarikat anda, jadi yang anda boleh buat secara percuma dan cukup terkesan dan berkesan, yang telah terbukti melonjakkan ramai usahawan, ramai produk, banyak produk dan banyak perkhidmatan ke kata orang meroket naik dia punya sale dia, iaitu personal branding. Jadi bagaimana cara kita nak buat personal branding ini? Caranya ialah kita boleh jadikan ia, kenapa personal branding ini penting? Kerana personal branding ini berdasarkan kepada kita punya cerita kita. Macam pernah dengar lagu cerita kita kan? Ada ke lagu tu? Ada, macam pernah dengar kan? Macam pernah dengar. Lagu ke ataupun filem, tak kisahlah. Okey, berkenaan dengan cerita kita. Jadi cerita betul, cerita benar. Kenapa ramai orang suka dengar cerita benar? Anda perasan tak movie-movie yang box office, movie-movie yang box office di sinema sana, kebanyakannya, sebahagian besarnya berdasarkan kepada tajuk cerita itu adalah cerita betul, true story, based on true story. Itu based on true story. Jadi orang suka tengok filem-filem, movie-movie based on true story. Betul ke betul? Saya pun sama. Kita suka kan? Sangat menarik, sangat menyentuh emosi kita, perasaan kita kan? Based on true story. Walaupun kita tak faham tentang cerita tu dari segi bahasanya pun, tapi kita boleh menghayati. Itu yang mustahak sekali. Jadi branding, personal branding ini sangat mustahak, dan tekniknya ialah storytelling. Storytelling ini penceritaan tentang kita sendiri, tentang kita punya cerita betul tentang kisah kita berkait dengan produk yang kita ataupun perkhidmatan yang kita nak tawarkan kepada pengguna-pengguna. Boleh faham macam tu? Boleh macam tu. Okey. Dia sangat popular, dia sangat berkesan, dan dia sangat diyakini akan boleh mewujudkan satu credibility kepada brand kita, syarikat kita, produk kita ataupun perkhidmatan kita. Itu paling mustahak sekali. Alright. Lepas tu nanti kalau anda dah kuat anda punya personal branding anda boleh jual macam-macam produk lepas ni. Okey, tapi bermula daripada satu produk dahulu kan. Dia sebenarnya adalah percuma saja. Storytelling, kita boleh buat penceritaan, bagaimana cara nak buat penceritaan itu, anda bolehlah buat macam saya ni, buat live kan, buat IG story, buka IG story anda, buat anda punya FB page anda kan, dan di sana anda boleh cerita. Anda mungkin, ada sebagian anda mungkin tak berapa faham kan tentang apa nak relate kan, nak kaitkan
personal branding anda, storytelling anda dengan produk anda. Saya buat contoh lah kan, saya buat contoh. Satu contoh lah saya kata. Ada seorang ibu muda ini, okay, seorang ibu muda ini dia pregnant, first baby. Okay, dia pregnant first baby, lepas tu dia alahan. Biasalah kan, orang yang first time pregnant akan jarang sangat yang tak alahan. So, apabila dia alahan teruk sangat sampai berminggu-minggu tak dapat makan, tak boleh nak buat kerja kan. Tiba-tiba ada satu orang memperkenalkan dia satu susu lah, for example kan. So, dia pun ambil satu susu tu, brand X lah katakan. Okay, brand X lah katakan. Jadi, apabila dia minum susu tu, so dia rasa sihat dan dia rasa macam kembali bertenaga, dia boleh makan macam biasa, sebab orang pregnant kan, dia mesti kena cukup kan zat-zat dan nutrition supaya baby yang dikandung tu sihat kan, membesar secara sihat di dalam kandungan dia. Jadi lepas dia ambil susu tu, dia kembali sihat dan alhamdulillah sekarang dia dah lahirkan anak semua dan anak dia sihat, membesar, cukup sifat, cergas semua sekali kan. Itu sebagai satu personal branding dia dan mungkin lepas tu nanti dia nak kongsikan susu yang jenama X ni kepada kawan-kawan dia, sebab dia tahu mungkin di luar sana ramai orang yang menghadapi masalah yang sama seperti yang dia hadapi semasa dia dapat dia pregnant first baby hari tu kan. Jadi dia buatlah satu cerita storytelling berdasar kepada kisah true dia, memang kisah benar dia kan. Dia menghadapi situasi yang agak getir, susahnya apa semua kan, tapi sehingga dia dapat produk ini, dia gunakan produk ini atas nasihat kawan dia dan alhamdulillah produk itu boleh membantu dia dan sehingga sekarang ni dia masih lagi gunakan produk itu. Okey, jadi dia pun nak beri manfaat itu, nak kongsikan manfaat itu kepada orang lain juga. Okey, boleh itu. Itu satu contoh serupa ni. Contoh satu lagi. Contoh saya lah kan, saya memang kita dah berada di usia yang macam ni kan. Banyaklah kalau kita tak jaga kesihatan, banyak kita akan terdedah kepada risiko-risiko dijangkiti oleh penyakit-penyakit. Saya sendiri dahulu ada satu penyakit yang biasa terutama sekali orang Pantai Timur ni kan, sebab dia banyak makan keropok, dia banyak makan ikan, macam-macam. So penyakit apa? Gout, penyakit gout. Jadi sakit gout ni pun sakit sangat Jadi macam-macam saya dah cuba suplemen, ubat, sampai peringkat saya kena inject, tak tahan lagi dah, ubat pun tak boleh dah, tak jalan dah. Sehingga seorang kawan saya memberikan saya satu produk ni, memperkenalkan satu produk ni yang botol kuning satu botol kuning ni. Saya gunakan tanpa banyak soal sebab saya tengah sakit kan. Jadi saya ambil secara ikut nasihat mereka, ikut nasihat kawan saya ni, ambil 2 kali sehari, pagi dan juga minum malam kan. Dan produk aloe vera ini, aloe vera gel ini, akhirnya dapat membantu saya memulihkan saya punya gout yang saya hadapi dah banyak tahun dah, bertahun-tahun dah saya hadapi gout itu. Selain daripada itu, saya juga dalam masa yang sama menghadapi masalah susah nak buang air besar. Biasalah sistem pencernaan kita kan, kita makan macam-macam kan, dalam keadaan macam ni pun selera macam kuat sangat lagi, so makan macam-macam. Jadi kita susah nak sistem pencernaan kita, mungkin kita kurang minum air ataupun mungkin usus kita kotor, dah ada masalah banyak. So dengan produk ini, produk aloe vera gel ini banyak bantu saya, dah selesai dah sekarang ni. Jadi saya nak share lah produk ini dengan kawan-kawan anda, kawan yang lain di luar sana yang mungkin ada masalah macam saya, yang alhamdulillah saya sendiri dah gunakan produk ini. Alhamdulillah saya pun tak ada masalah lagi dah, gout pun dah hilang, sistem pencernaan saya pun dah okey, buang air besar pun dah okey alhamdulillah, dan saya rasa sihat sangat, saya rasa bertenaga sangat. Itu satu bentuk satu contoh, satu bentuk penceritaan based on storytelling. Kalau saya tahu, kalau anda berminat untuk dapatkan produk ini, anda boleh layari website www.khasiataloevera.net www.khasiataloevera.net. Di sana anda boleh dapatkan maklumat tentang produk yang saya kongsi dengan anda sebentar saja Sani, okey. Itu satu dari antara bentuk. Saya nak buat contoh, tapi yang tu betul. Yang tu contoh betul lah. Contoh ini adalah contoh betul. Tadi contoh yang kata seorang perempuan yang pregnant itu, yang saya dapati daripada jugalah yang saya dengar juga, dan itu contoh betul. Tapi saya tahulah website dia jual apa sekarang ni kan, susu dia tu apa dia
punya link dia. Yang ni yang kedua tadi, contoh yang kedua tentang diri saya tu contoh betul. Anda boleh kalau nak ada masalah macam saya, boleh dapatkan maklumat tentang produk itu di link website yang saya bagi tadi tu. Kan? Itulah. Jadi itu dah personal branding. Jadi anda boleh create. Ada banyak cara dan juga teknik untuk buat personal branding ini, storytelling ini, dalam bentuk storytelling. Anda boleh cuba berdasarkan pada kesesuaian produk anda, berdasarkan pada kesesuaian syarikat anda, berdasarkan pada kesesuaian kita orang perkhidmatan anda. InsyaAllah. Jadi yang penting sekali ialah anda nak kena ulang-ulangkan. Ini satu di antara pesanan saya, keyword yang anda nak kena ingat. Sekurang-kurangnya ialah 6 bulan. Okey? Sekurang-kurangnya adalah 6 bulan. 5 + 1, 6 bulan. Anda ulang saja. Baik dalam anda punya copywriting, di FB ataupun IG anda, ataupun di media-media sosial lain yang anda ada, di page anda ulang saja. Anda ulang supaya orang akan smart, orang akan ingat benda tu. Ulang saja, tak kisah. Ulang saja copywriting anda, storytelling anda itu. Penceritaan anda, storytelling anda itu ulang sahaja. Berulang kali pun tidak apa. Setiap hari, satu hari pun, sekali sehari pun tak apa. Selama sekurang-kurang 6 bulan. Bila orang dah tahu, orang dah sinonim dengan anda, penceritaan anda tersebut, storytelling anda tersebut, maka ada credibility. Anda telah membina satu credibility kepada syarikat anda, kepada usaha anda, kepada produk anda ataupun kepada perkhidmatan anda. Boleh macam tu? Okey, saya rasa saya dah melangkaui tempoh yang saya janji pada anda kerana jam 12, saya tak tahu, saya pun tak ada buat jam 12, dah pun 12:15 minit sekarang. Saya ada satu appointment di TV Al-Hijrah. Anda satu yang best sangat di bulan Ramadan ini. Sebelum Ramadan pun dia dah mula program ini. Boleh bersama jam 12 sampai jam 1. Best sangat program ini secara live. Boleh bersama. Saya pun dah terlewat 15 minit ni. Dia dah mula jam 12 tadi. Jadi saya minta maaf banyak pada anda. Pagi ni best tak perkongsian saya begini ataupun hari ini kan. Kalau best, kongsi dengan kawan kita yang lain. Jangan lupa kongsi sebab sharing is caring. Saya minta sangat viralkan ilmu ini. Tak kisahlah anda di mana sekarang ini, apa usaha anda, mungkin anda dah tahu, mungkin anda dah faham tentang apa yang saya kongsi sekejap tadi, tapi mungkin kawan anda yang lain yang masih lagi kata orang tak berapa faham tentang pentingnya penjelaman ini. Dah ada sebenarnya teknik penjelaman yang tak payah pakai duit pun, percuma saja. Yang saya dah kongsi tadi, anda boleh sahaja share dengan kawan anda seramai mungkin di wall anda, di Facebook anda. Jadi saya ucap terima kasih banyak kepada anda semua. Dan selamat meneruskan ibadat puasa. Dan sehingga kita jumpa lagi insyaAllah di lain kesempatan. Saya akan jumpa anda lagi di perkongsian-perkongsian yang akan datang dan tajuk-tajuk yang lain pula. Jangan lupa kongsi dan jangan lupa follow saya di Muhammad Ghani Hitam Official. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.